عالمي 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 إلهي 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 طب النبوي طب النبوي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, TV Herba terus mengembara di dalam program Kembara Ilmu. Dan hari ini kita berada di tengah bandar Kuala Lumpur. Kita berada di Kuala Lumpur City Centre, KLCC, Mercu Tanda Kuala Lumpur, Mercu Tanda negara Malaysia yang tercinta. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan yang terus mengikuti live di Facebook Tuan Haji Ismail HPA. Kita akan bersama-sama dengan salah seorang leader hebat di Malaysia ini. Tetapi sebelum itu, sebelum kita meneruskan program ini, apa yang kita mahu seperti biasa tuan-tuan dan perempuan, kita nak tuan-tuan yang berada di Malaysia, apa khabar teman-teman kita di Malaysia, ya, kepada ahli HPA yang ada di seluruh Malaysia, ya, dan tak lupa juga teman-teman kita yang berada di Brunei Darussalam, apa khabar, ya, tuan-tuan perempuan yang ada di Brunei Darussalam, dan ahli-ahli HPA yang kita tak lupa juga yang ada di Singapura, yang ada di Thailand, dan yang ramai sekali teman-teman bapa ibu kita yang setia mengikuti program ini di Facebook Tuan Haji Ismail HPA daripada Indonesia. Apa khabar Bapak Ibu sekalian? Saya doakan semuanya sihat. Ahli-ahli HPA, anggota-anggota HPA, para leader, kita ucapkan ahlan wa sahlan ke Facebook Tuan Haji Ismail HPA di dalam program Kembara Ilmu bersama dengan TV Herba. Terima kasih kepada Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad, owner dan founder HPA, yang memberikan peluang kepada saya, Rahaizan bin Nur, untuk meneruskan program Kembara Ilmu di dalam TV Herba ini. Assalamualaikum, saya PGS Dr. Fauzi Ismail daripada RSM Mahathir Padang Indah. Selamat datang ke Kuala Lumpur, selamat datang ke RSM Mahathir Padang Indah. Alhamdulillah, hari ini tuan-tuan dan perempuan, TV Herba berada di Kuala Lumpur, di KLCC, Kuala Lumpur City Centre. Dan Masya Allah, sebelum kita teruskan bersama dengan pemimpin hebat kita ini, kita nak tuan-tuan seperti biasa, apa yang tuan-tuan kena buat adalah tekan button like tuan-tuan, ya, yang live ini, secara langsung ini, ya. Dan yang kedua tuan-tuan, tekanlah button love tu biar nampak keluar love-nya banyak-banyak, kan cantik dalam Facebook tu. Yang ketiga tuan-tuan, tulis komen, ya. Tulis komen, malahan tuan-tuan boleh tulis nota, ya, nota supaya teman-teman kita boleh membaca nota isi yang apa yang kita bincangkan pada hari ini, ya. Yang paling penting tuan-tuan dan perempuan adalah tuan-tuan share, kongsi live ini supaya lebih ramai
mendapat ilmu yang bermanfaat dalam program Kembara Ilmu di TV Herba yang disiarkan secara langsung di Facebook Tuan Haji Ismail HPA. Tuan-tuan, tanpa berlengah masa, mari kita berkenalan dengan tetamu istimewa kita pada hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, tuan-tuan dan puan, kita bersama dengan tetamu kita dan dipersilakan untuk memperkenalkan nama. Silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada semua, terima kasih kepada saudara Rahaizan dan kepada tim hari ini, tim TV Herba Pak Haji. Alhamdulillah, selamat datang ke Kuala Lumpur. Terlebih dahulu saya merakamkan jutaan terima kasih kepada Pak Haji, Tuan Haji Ismail Ahmad, owner and founder HPA International Sendiang Berhad, kerana memperkenalkan saya dengan syarikat HPA International Sendiang Berhad. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Saya PJS Muhammad Fauzi bin Ismail. Asalnya daripada Terengganu. Dilahirkan di Terengganu dan sekarang menetap di Kuala Lumpur. Dan saya mula-mula sekali saya berkecimpung atau menceburi dalam HPA ini adalah pada tahun 2008. Dan saya mengucapkan syukur pada Allah kerana diperkenankan oleh arwah isteri saya, PJS Allah yarham Zabiah binti Musa, pada tahun 2008 memperkenalkan HPA kepada saya. Dan sebenarnya saya mula-mula berkhidmat selepas menamatkan pengajian saya di Universiti Teknologi Malaysia pada tahun 1987. Setelah itu saya berkhidmat dengan Syarikat Telekom Malaysia selama lebih kurang dalam 2 tahun. Kemudian saya menamatkan khidmat saya di Syarikat Telekom Malaysia, tetapi saya menceburi dalam bidang pendidikan, iaitu sebagai pensyarah di Universiti Teknologi Malaysia. Jadi di situlah saya menyambung pengajian saya yang lebih tinggi lagi di satu universiti, Western Michigan University di United States of America. Dan setelah kembali daripada pengajian tersebut, saya berpindah ke satu syarikat yang lebih besar lagi. Tujuannya bukan untuk meningkatkan status, tapi sebenarnya untuk berkhidmat lebih cemerlang ataupun lebih efektif lagi, iaitu di syarikat Petronas Malaysia Sendiang Berhad. Saya berkhidmat di Petronas Gas Berhad bermula pada tahun 1992 dan bersara lebih awal untuk bekerja secara bersama dengan keluarga. Selama lebih kurang 20 tahun saya berkhidmat di Petronas Gas Malaysia dan saya selalu datang sebenarnya pejabat saya di Kertih sebenarnya, di plant ataupun di loji di bahagian IT. Tapi selalu datang ke Kuala Lumpur di pejabat di tingkat 51, iaitu pejabat Petronas Gas ni. Kadang-kadang mesyuarat, kadang-kadang berjumpa dengan ketua di sini. Dan saya berkhidmat lebih kurang dalam 20 tahun bersama dengan Petronas Gas. Dan saya bersara lebih awal, dan pada tahun 2017 saya memulakan kerjaya saya bersama dengan HPA secara sepenuh masa. Dan pada tahun 2017 itulah saya bersama dengan arwah isteri saya membuka Radik Halmat Mahabbah Pandan Indah Kuala Lumpur yang ada sekarang sehinggalah hari ini. Walaupun arwah isteri saya telah tak ada, tapi kami meneruskan juga perjuangan bersama HPA ini kerana produk halal, tanggungjawab bersama. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, Bapak Ibu sekalian, kita masih lagi bersiaran langsung live di Facebook Tuan Haji Ismail HPA di dalam program Kembara Ilmu di TV Herba. Dan Alhamdulillah tadi kita dah berkenalan dengan tetamu kita, iaitu PJS Dr. Muhammad Fauzi. Dan hari ini Doktor, kita nak bincang tentang apa ni Doktor?
Cik Rahizan, hari ni kita boleh bincang tentang makanan untuk minda. Oh, menarik ni doktor. Penonton sekalian, kita nak bincang hari ni makanan untuk minda. Untuk permulaan doktor, mungkin penonton nak tahu apa itu makanan untuk minda. Dipersilakan doktor. Kita sebagai manusia, kita perlukan makanan. Kita perlukan makanan. Tubuh kita, jasmani kita memerlukan makanan. Seperti mana rohani kita juga memerlukan makanan. Tapi jangan lupa, minda juga memerlukan makanan. Kalau minda kita tak cukup makan, maka minda kita akan jadi lemah. Bila minda kita jadi lemah, maka kita tak boleh nak fikir sesuatu yang luar daripada jangkaan. Kita akan berfikir tentang sesuatu yang terlampau sempit. Jadi makanan untuk minda ni memang penting, terutama lagi apa yang kepada orang-orang yang melebihi umur 40-50 tahun. Sebab kita sebagai manusia makin bertambah umur kita, maka minda kita akan makin menjadi lemah. Sebab itulah kita perlukan makanan khas untuk minda kita. Okay? Yang pertama sekali, makanan untuk minda kita. Banyak sangat kajian-kajian di luar negara dan terutama di Malaysia sendiri tentang satu herba yang paling bagus untuk untuk minda kita, iaitu pegaga. Siapa yang tak tahu pegaga? Mesti semua orang tahu pegaga. Satu tumbuhan yang senang ditanam, senang tumbuh, tapi banyak sangat khasiat-khasiat yang terkandung di dalam pegaga. Kita tengok pegaga itu sendiri pun satu bentuk yang seolah-olah bentuk di otak. Jadi itulah kejadian yang paling bagus yang Allah jadikan, satu bentuk seperti otak, maka dia bagus untuk otak. Pegaga ni sebenarnya, herba pegaga ni sebenarnya amat bagus untuk meningkatkan sistem imuniti badan kita. Apatah lagi dengan keadaan kita sekarang berdepan dengan COVID-19. Ketahanan badan kita memerlukan satu penahan supaya imuniti badan kita lebih kuat. Dan juga pegaga ini membantu aliran otak, aliran darah kita terus pergi ke otak, dan dia boleh membaiki saraf di dalam kepala kita. Dan sudah tentulah pegaga ini menambahkan lagi daya ingatan kita. Kalau kita dah berumur lebih daripada 40 tahun, 50 tahun, dan terutamanya yang lanjut usia ataupun lansia ini memerlukan sesuatu untuk menambahkan daya ingatan. Itu berkenaan dengan pegaga. Yang kedua, makanan yang terbaik untuk minda kita adalah kurma. Kurma ini adalah satu daripada makanan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kurma ini mempunyai potasium yang tinggi, dan potasium inilah yang akan meningkatkan kualiti darah, menambah kualiti darah, memberi tenaga segera dan juga menyihatkan jantung kita. Bagi wanita-wanita yang hamil, yang terutama yang dekat-dekat nak bersalin, makin banyak dia makan kurma makin bagus, sebab kurma ini memberikan tenaga semasa dia dah melahirkan anak nanti. Itu yang kedua. Yang ketiga iaitu buah kismis. Buah kismis ni senang kita dapat di mana-mana, yang mana buah kismis ini juga membersihkan darah kita. Itu yang ketiga. Dan yang keempat ni juga adalah satu yang perlu untuk makanan minda kita, iaitu minyak ikan. Yang minyak ikan inilah banyak sangat kajian-kajian di dalam negara dan di luar negara menceritakan tentang kekuatannya untuk menambahkan kekuatan otak kita. Otak kita yang kecil itu mempunyai kekuatan yang kuat jika kita memberikan makanan yang sesuai untuk dia. Dan yang akhir sekali iaitu ginkgo biloba. Ginkgo biloba ni memang kita tahu satu herba yang bagus untuk memberikan kemudahan untuk kita membuat hafalan ataupun mengingati sesuatu, dan dia juga bagus untuk melancarkan peredaran darah. Dan yang terakhir, mestilah buah koko ataupun biji koko, kerana biji koko ini memberikan ketenangan dalam hati kita, ketenangan dalam fikiran kita. Apatah lagi kita berdepan dengan stres yang kuat di musim COVID-19 ini, dan juga stres dari segi pekerjaan, stres dari segi kesakitan atau penyakit yang ada. Jadi biji koko ni boleh memberikan ketenangan dan mengurangkan stres yang ada pada kita. Dan of course, biji koko ni juga melambatkan
penuaan. Bagi sesiapa yang nak awet muda, jadi eloklah menggunakan biji koko. Jadi kita ada yang pertama tadi saya sebut sekali lagi, yang pertama adalah pegaga yang penting. Yang kedua adalah kurma, yang ketiga adalah kismis, yang keempat adalah minyak ikan, yang kelima adalah buah tin, yang keenam ginkgo biloba, dan yang ketujuh adalah biji koko. Ketujuh herba ini adalah satu kombinasi yang terbaik untuk kita memberikan makanan kepada minda kita ataupun otak kita, insya-Allah. Alhamdulillah, kita masih lagi bersiaran langsung di Facebook Tuan Haji Ismail HPA dan kita di dalam program Kembara Ilmu di TV Herba. Terima kasih kepada anda yang setia menonton live ini. Dan tadi kita dah dengar daripada doktor tentang 7 herba yang baik menjadi makanan untuk minda. Dan kita nak tahu di dalam HPA ni doktor, apakah produk yang sangat baik untuk makanan minda? Dipersilakan doktor. Alhamdulillah, seperti mana yang saya maklumkan sebentar tadi, 7 herba ataupun 7 sayur-sayuran ataupun makanan natural yang penting untuk minda kita. Yang pertama sekali iaitu biji koko, yang kedua adalah ginkgo biloba, yang ketiga adalah pegaga, yang keempat adalah kismis, yang kelima adalah kurma, yang keenam adalah buah tin, dan yang ketujuh adalah minyak ikan. Jadi 7 herba ni amat bagus untuk otak kita. Seperti mana yang kita tahu, otak kita ni semakin umur kita makin bertambah, makin otak kita akan prestasinya akan makin menurun. Jadi kita tak mahu prestasi otak kita menurun mengikut usia kita. Biarlah usia kita bertambah, tapi biar prestasi otak kita makin meningkat. Jadi 7 herba ni memang penting. Tapi bagi kita nak cari pegaga, kita nak cari koko, kita nak cari buah tin, kita nak cari kismis, kita nak cari kurma dan sebagainya. Kadang-kadang memang sukar bagi kita. Kalau kita duduk di tempat-tempat yang banyak benda-benda ni memang senang. Tapi alhamdulillah, HPA telah memberikan jalan senang kepada kita. Alhamdulillah, HPA telah memperkenalkan satu produk yang berasaskan koko, iaitu yang dikenali sebagai Radi IQ. IQ sebagai makanan untuk minda kita. Dan ini adalah produk koko yang berasaskan 7 herba ataupun 7 makanan minda yang saya sebutkan tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya telah memperkenalkan Radi IQ. Radi IQ satu daripada herba ataupun makanan untuk minda yang dikeluarkan oleh HPA. Jadi seperti mana yang saya terangkan 7 herba yang ada dalam Radi IQ ni, 7 herba tadi, setiap herba-herba tadi mempunyai kelebihan ataupun keistimewaan yang tersendiri. Jadi kita combinekan dalam Radi IQ ni, saya ingin menceritakan tentang keistimewaan Radi IQ. Ianya berbentuk serbuk, berbentuk sachet. Satu sachet digunakan untuk satu air panas, satu cawan air panas, dan di dalamnya mempunyai 30 sachet. Alhamdulillah. Dan di antara keistimewaan yang paling ketara yang ada dalam Radi IQ ni adalah ia menguatkan ingatan khasnya kepada anak-anak. Kalau anak-anak yang belajar tentang menghafal ataupun belajar dalam bidang Al-Quran dan sebagainya, memerlukan hafazan yang tinggi, ia amat bagus sekali untuk menggunakan ataupun mengamalkan Radi IQ. Satu sachet satu hari bagus untuk anak-anak tadi. Okay. Yang kedua, ada di antara kita yang mengalami kecederaan pada otak, terutamanya insiden ataupun kemalangan ataupun pendarahan dan sebagainya. Radi IQ boleh membantu memulihkan lagi sel-sel otak yang rosak tadi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bagi sesiapa yang mengalami stroke, sebab stroke selalunya berasal daripada kecederaan otak. Jadi insya-Allah Radi IQ
boleh membantu untuk mengurangkan ataupun memulihkan keadaan stroke bagi pesakit-pesakit tadi. Dan yang paling utama ianya mengelakkan daripada nyanyuk ataupun kelupaan. Kita kena ingat makanan untuk otak yang mengawal badan kita, dan otaklah yang menjadi teras sebagai tugas yang utama pada badan kita. Kalau otak tak berfungsi, memang badan kita pun tidak akan berfungsi. Dan satu perkara yang saya ingin sebutkan juga adalah saya menganjurkan kepada sesiapa yang mengalami penyakit Parkinson, Parkinson yang selalu menggeletar tu, penyakit Parkinson juga boleh mengamalkan radi IQ ni, sebab ia boleh membaiki otak kita. Dan di antara lain-lain keistimewaan radi IQ ni adalah bagi orang yang susah tidur, insomnia. Semalam ataupun 2-3 hari lepas dalam TV Herba, rakan-rakan saya menceritakan tentang mengkudu yang bagus untuk orang yang tak boleh tidur ataupun mendapat deep sleeping. Tapi kalau orang yang susah nak tidur, insya-Allah amalkan 1 secik 10 minit sebelum tidur, dia akan mendapat tidur yang bagus, dia akan dapat tidur yang berkualiti dan senang tidur insya-Allah. Dan selain daripada itu, radi IQ ni juga oleh kerana ia mengandungi pegaga dan juga buah tin dan buah kurma, dia juga menjadi satu ejen pelawas bagi sesiapa yang mengalami sembelit. Jadi amalkan radi IQ 1 secik 1 hari ataupun 2 secik 1 hari, insya-Allah otak kita akan menjadi cergas, otak kita akan lebih mood positif dan emosi kita akan lebih bagus lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih pada PJS Dr. Muhammad Fauzi yang menerangkan tentang kebaikan radi IQ yang ada 7 makanan minda. Masya Allah, tuan-tuan dan puan. Para penonton yang sedang mengikuti secara langsung ini di Facebook Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad, paling penting anda jangan lupa sharekan, kongsikan video ini supaya ilmu yang kita kongsi bersama dengan Dr. Fauzi pada hari ini dapat manfaat pada orang lain juga. Doktor, kita nak tahu lagi, penonton lagi nak tahu tentang siapa yang sesuai mengamalkan Coco Radix IQ ni. Silakan doktor. Alhamdulillah, ya Cik Rahizam, memang betul. Apa yang kita wawarkan tentang radi IQ ni patut kita like, patut kita share dan patut kita kongsikan bersama-sama dengan orang lain di luar sana. Sebab ilmu yang paling bagus ni kadang-kadang bagus untuk kita, tapi kalau kita simpan ilmu untuk kita diri sendiri, maka ilmu tidak berkembang. Jadi lebih baik kita share, jangan lupa butang share, jangan lupa butang komen, jangan lupa butang like. Alhamdulillah, berkenaan dengan radi IQ ni, seperti mana yang saya terangkan tentang kebaikan 7 makanan minda tadi, saya ingin berkongsi dengan anda semua tentang beberapa peristiwa ataupun pengalaman bagi sesiapa yang telah mengamalkan radi IQ ini. Okay. Yang pertama sekali, pada tahun 2017 saya telah didatangi oleh seorang ibu muda bersama dengan anaknya, dan masa tu dia datang bersama dengan anaknya yang berumur lebih kurang 8 tahun. Jadi saya jemput mereka duduk dan saya bercadang, saya cakap kat dia, duduk dulu, nanti saya buatkan air. Tapi ibu tu cakap buat 2 sajalah, untuk dia dan suami saja. Saya kata, kenapa? Anak ni pun nak minum air juga. Dia kata apa? Dia kata tak apa, anak dia tak minum air apa-apa, dia minum air masak aja. Dia tak boleh. Jadi masa tu saya perasan anak kecil ni yang umur 7 atau 8 tahun tadi, dia mempunyai, orang kata mempunyai alam tersendiri. Dia tak cakap, dia tengok je barang-barang yang ada dekat RHM saya tu.
Dan terdetik dalam hati saya rasa anak ni ada some sort of orang kata penyakit, sama ada disleksik ataupun penyakit yang berkenaan dengan otak, lembam dan sebagainya. Jadi saya kata tak apa kak, saya buat air special untuk dia. Jadi saya minta arwah isteri saya buatkan 2 kopi radi untuk ibu dan ayah, dan 1 radi IQ untuk budak kecil tadi. Saya lupa nama dia. Dan masa tu saya letak, dia tengok saya, dia tengok tanpa bercakap. Ibunya kata sekali lagi, dia tak minum doktor, dia kata. Tak apa, biarkan kat situ. Lepas tu saya pun bersembang lah dengan ibu dan ayah tentang produk-produk yang ada dekat HPA, herba-herba yang ada dekat HPA. Dan sambil-sambil tu saya jeling kepada anak tadi. Mula-mula dia ambil 1 sudu. Lepas seketika dia ambil lagi 1 sudu. Lepas sudah lebih kurang dalam 10 minit tu, subhanallah, dia minum habis 1 cawan. Jadi bila dah habis sembang tu, saya cakap ke kakak tu, "Kak, cuba tengok anak tu dah minum." Dia pun, "Ya Allah, ya Tuanku, anak aku minum air ni, tak pernah-pernah dia minum." Jadi saya pun berceritalah tentang kebaikan radi IQ ni yang khas untuk otak. Jadi rupanya memang anak dia mengalami apa yang dipanggil sebagai lembam lah, yang meni otak, yang tidak bercampur dengan orang lain, bercakap hanya dengan ibu bapa sahaja, minum air masak sahaja, dan suka menyendiri. Dan memang dia tak bercakap, dia tak berkawan dengan kawan-kawan dia lah. Jadi nak dipendekkan cerita, ibunya ambil 1 secah. Sebab saya kata 1 secah bagus untuk 1 hari. Jadi untuk sebulan boleh digunakan 1 pack. Jadi lepas 2 minggu, alhamdulillah, kakak tadi dia menelpon saya balik. Dia kata, "Ya Allah, ya Tuhanku, doktor, terima kasih banyak kerana anak dia dah mula bercakap dengan sepupu dia, yang sebetulnya memang dia tak pernah bercakap. Dalam masa 2 minggu, anak dia dah mula bercakap dengan sepupu dia dan juga saudara dia yang datang." Jadi saya kata alhamdulillah kak, itu Allah bagi rezeki kepada dia, dan insya-Allah boleh kita gunakan, amalkan 1 secek 1 hari. Dan alhamdulillah kakak tu pesan suruh post, sebab dia datang daripada Pahang, suruh post 2 secek. Sekali lagi, dia kata dia bukan saja untuk anak dia, dan dia juga mahu gunakan untuk ahli keluarga dia, insya-Allah. Alhamdulillah.
Con là mình sẽ đến đây nè. Trong phải tàu. Bye. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lagi bersiaran langsung live di Facebook Tuan Haji Ismail HPA. Jadi kepada tuan-tuan, puan-puan, bapak ibu yang baru mengikuti live ini, kita berada di mana? Kita berada di tengah Bandaraya Kuala Lumpur, di Kuala Lumpur City Centre KLCC. Dan tetamu kita pada hari ini, alhamdulillah, PJS Dr. Muhammad Fauzi. Dan kita nak tahu dengan doktor, Masya Allah, doktor merupakan seorang pemimpin hebat HPA di Bandar Kuala Lumpur ini, dan beliau juga adalah pemilik Radic Halmat, ya, Pandan Indah di tengah-tengah Bandaraya Kuala Lumpur ini. Dan Masya Allah, saya berbual dengan doktor, customernya datang daripada Brunei Darussalam, daripada Indonesia dan seluruh Malaysia. Kenapa? Sebab beliau berada di tengah Bandaraya Kuala Lumpur ini. Dan Masya Allah, saya juga diberitahu bahawa doktor juga adalah ejen kepada frozen food Pak Haji. Jadi hari ini, petang ini, kita nak bertanya dengan doktor, kenapa doktor memilih menjadi ejen frozen food Pak Haji? Silakan doktor. Alhamdulillah. Assalamualaikum rakan-rakan semua. Kita kembali. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami. Alhamdulillah. Seperti mana yang dimaklumkan oleh saudara Rahaizan tadi, saya juga merupakan ejen outlet frozen food Pak Haji. Yang saya memang tanpa lengah-lengah masa bila Pak Haji ataupun Tuan Haji membuka ruang untuk kita menjadi outlet ataupun ejen frozen food ini, saya tidak ambil masa yang panjang untuk terus mendaftar sebagai ejen frozen food Pak Haji. Seperti mana yang saya selalu ingatkan, makanan halal tanggungjawab bersama. Mencari yang halal itu adalah wajib. Kalau kita tak jumpa perkara yang halal, yang syubhah pun kita patut buang. Jadi alhamdulillah, kita banyak mendengar insiden-insiden ataupun peristiwa-peristiwa yang berlaku, terutamanya ayam yang tidak halal, yang disuntik, cara pembelihannya yang tidak halal, cara penjagaannya yang tidak bersih. Tapi alhamdulillah, dengan adanya frozen food Pak Haji ini, kita rasa yakin bahawa produk frozen food Pak Haji ini adalah halal, thayyibah dan sesuai untuk semua golongan manusia. Saya suka katakan begitu kerana bukan hanya kepada umat Islam saja, tetapi ramai di antara orang-orang yang datang mencari ayam organik di tempat saya ada yang bukan beragama Islam. Sebab dia faham bila sebut halal itu sudah pastinya bersih dan juga selamat untuk dimakan, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Muhammad Fauzi. Tuan-tuan dan perempuan, kita nak tahu juga apakah produk yang paling laris yang banyak di dalam frozen food Pak Haji itu di Radic Halmat Pandan Indah. Produk apa doktor yang paling laris? Alhamdulillah, memanglah kalau disebutkan produk yang laris, kalau ikutnya memang produk tu semua laris lah. Tapi yang paling laris sekali adalah ayam organik brand Pak Haji. Sebab itu adalah produk yang paling utama dalam frozen food Pak Haji. Kerana bila kita dapat satu bungkus tu, dia tak ada lemak, baunya pun bersih, dan juga kita rasa kalau boleh tulang tu pun kita boleh makan. Minta maaf saya gurau. Tapi alhamdulillah, sebab kita rasa bersih sangat-sangat. Dan selain daripada ayam organik brand Pak Haji tadi, yang paling popular juga adalah ayam perap, dengan perapannya yang masuk ke dalam ayam tadi. Apa yang perlu kita buat, kita keluarkan daripada perapan, defrost sekejap, dan kita boleh bakar ataupun kita boleh goreng. Dan yang terbaru yang paling laris
Sampai 2 kali order pun habis, 3 kali order pun habis, 4 kali order pun habis adalah sate ayam dan juga kambing perap. Sate ayam Pak Haji. Sate ayam Pak Haji dan juga kambing perap Pak Haji. Alhamdulillah. Terus terang saya cakap, saya bukan penggemar kambing sebenarnya. Dan saya memang bukan kurang lah, memang kalau orang bagi kambing tu saya makanlah satu irisan tadi. Dan tapi kerana saya tahu kambing ni adalah satu makanan yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan adanya kambing perap Pak Haji ni, saya rasa ini mesti satu yang istimewa. Jadi saya ambil sebagai sampel tu, bila sampai 10 pack, saya ambil 1 pack, 2 pack sebenarnya saya ambil dan saya gunakan untuk makan ahli keluarga saya. Dan Alhamdulillah memang lepas ni saya rasa saya boleh jadi penggemar kambing insya-Allah. Tapi kambing perap Pak Haji ya. Alhamdulillah insya-Allah. Masya-Allah tuan-tuan dan puan, terima kasih kepada tetamu kita PJS Dr. Muhammad Fauzi Redik Halmat Pandan Indah di tengah-tengah Bandaraya Kuala Lumpur. Mungkin para penonton, customer-customer HPA yang berada di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur ini nak tahu nombor telefon doktor, nak kontak nanti senang nak pergi ke Redik Halmat Pandan Indah. Doktor, apa nombor telefon doktor? Okey, alhamdulillah. Saya boleh dihubungi sama ada telefon atau WhatsApp atau SMS kepada nombor 019 953 3267. Saya ulang sekali lagi, 019 953 3267. InsyaAllah rakan-rakan semua boleh WhatsApp saya dan saya akan share location waktu operasi RHM saya. InsyaAllah kita jumpa dan kita boleh sembang lebih banyak lagi insyaAllah. Kalau yang tanya Facebook doktor, apa namanya? Alhamdulillah, Facebook saya personal sebenarnya. Jadi namanya, nama glamour saya lah, Ayah Nick. AYAHNIK POZI, Ayah Nick Fauzi. Ayah Nick ni memang nama timbangan saya di kampung. Orang kampung saya panggil Ayah Nick lah. Dan anak saudara saya pun semua panggil Ayah Nick. Fauzi tu biasalah orang Terengganu dia tak panggil Fauzi, dia panggil Fauzi. Jadi nama Facebook saya Ayah Nick Fauzi, POZI. InsyaAllah. Alhamdulillah kepada Dr. Muhammad Fauzi, kita mengucapkan tahniah dan kita mengucapkan jazakallahu khairan katsira bagi pihak Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad, owner dan founder HPA, juga TV Herba di dalam program Kembara Ilmu ini. Terima kasih kerana sudi menjadi tetamu kami di dalam program ini insya-Allah. Dan kepada tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita akan bertemu di siaran seterusnya pada setiap hari di Facebook Tuan Haji Ismail HPA di dalam program Kembara Ilmu bersama dengan TV Herba. Untuk akhirnya kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih. Wawasan diri penuhi dada dengan ilmu, wawasan agama bekalan masa depan dan akhirat. Kuat usaha jujur dan amanah, sentiasa